Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Jadi tadi saya perdengarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan salawat tafrijiyah. Salawat tafrijiyah ini ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya salawat tafrijiyah ini adalah selawat ataupun salawat yang akan membuka pintu rezeki kita dan yang akan menjadi asbab lah untuk kita dipermudahkan urusan. Jadi amalkanlah insya-Allah. Selagi kita ada daya dan juga mampu ni, kita amalkan salawat tafrijiyah setiap pagi. Ada orang amalkan 3 kali, ada orang amalkan 7 kali, ada yang amalkan 11 kali, 21 kali. Ikut kemampuan kita lah. Bila beramal ni mengikut kemampuan kita. Jangan kita terus nampak, oh orang ni buat 11, kita pun nak buat 11. Sedangkan kita tak mampu. Jadi ikut kemampuan kita lah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada sukun sabdu yang kedua iaitu huruf-huruf sukar. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, kita baca dahulu surah Al-Fatihah sebagai pembukaan bagi kelas kita hari ini. Jadi kita mulakan dengan isti'adah dan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kita buat pelajaran minggu lepas, iaitu huruf apa? Huruf tha. Kita buat dahulu berkenaan dengan huruf tha. Ingat untuk huruf tha ini, kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita ni. Merapati gigi seri atas. S, is, us. Dia kena keluarkan sedikit lidah bagi huruf sa ini. Jadi kena keluarkan sedikit. S, is, us. Dan us itu sahaja yang perlu untuk kita muncung. Kalau as tak perlu kita muncung. As, is, us tak perlu. As biasa-biasa sahaja. Jangan dimuncungkan. As, is, us. Jadi kita mulakan dengan ketukan bagi huruf sa ini. Ingat, 2 huruf, 1 baris, 2 hak ketukan. 2 huruf, 1 baris, 2 hak ketukan. Jadi, ayuh kita sama-sama ketuk untuk as, is, us. Semuanya dengan 2 ketukan. Saja, tuan-tuan dan perempuan di atas lubang kanan. 1, 2, mula. As, is, us. Lagi sekali untuk huruf sa di atas lubang kanan, 2 ketukannya sebagai contoh. Saya contohkan dahulu. As, is, us. Seperti itu. Jadi di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan perempuan. 1, 2, mula. As, is, us. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi kepada huruf zai. Huruf zai ini dia ada bunyi lebah dia tu. Ataupun ada setengah orang kata bunyi karen. Dia ada bunyinya tu. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Bunyi z di belakang tu. Jadi di atas lubang kanan sama-sama kita ketuk tuan-tuan dan puan-puan untuk huruf zai. 1, 2, mula. Az, iz, uz. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1, 2, mula.
az, iz, uz. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi pula kepada huruf zal. Huruf zal ini juga perlu untuk kita keluarkan sedikit lidah kita. Hujung lidah kita. Kita kena keluarkan sedikit. Az. Allazina, zikru, zikri. Sebagai contoh. Kena keluarkan lidah kita. Az, iz, uz. Kalau kita masuk ke dalam, takut-takut dia menjadi huruf apa? Takut-takut dia menjadi huruf zai. Sebab tu kena keluarkan sedikit lidah kita. Az, iz, uz. Jadi di atas lubang kanan, keluarkan sedikit lidah kita tuan-tuan dan puan seperti huruf sa. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Az, iz, uz. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Az, iz, uz. Alhamdulillah. Untuk huruf zal, berapa dengar? Sepertilah huruf zai yang kuat dan jelas kita dengar. Bagi huruf zai. Bagi huruf zal, kita tak dengar kuat buzz dia tu, buzzer dia tu. Az, iz, uz. Kalau az, iz, uz, itu dah hampir sama dah dengan huruf zai. Huruf zal dia tidak ada ataupun dia tidak kuat dengan buzz dia tu, buzzer dia tu. Az, iz, uz. Seterusnya, kita pergi kepada huruf shin. Huruf shin adalah huruf tafashi, berhamburan sifatnya. Ash, ish, ush. Jangan kita sebut ach. Jangan kita sebut dengan C. Kita sebut dengan SH. Ash, ish, ush. Jangan ach, ich, uch. Itu dah ada qalqalah. Dua kesilapan di situ. Yang pertama tertegah. Bila kita sebut dengan C, ach, dia dah tertegah ataupun dia tak keluar dengan habis. Yang kedua ada qalqalah pula. Sedangkan huruf shin bukan huruf qalqalah. Huruf shin dia tafashi. Ash, kita lepaskan. Ash, ish, ush. Ramai yang tersilap huruf shin ini dia tertukar sebutannya. Dia terqalqalah, dia tersebut la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang tepat dah. Okey, di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, kita kata untuk huruf shin pula. Ash, ish, ush. 1, 2, mula. Ash, ish, ush. Lagi sekali dah atas lubang kanan. 1, 2, mula. Ash, ish, ush. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi pula kepada huruf ain. Huruf ain perlu penekanan di mana? Di tengah halqum kita. Sebagai contoh, ini tengkuk kita tuan-tuan dan puan. Dia berada di sini. Kita kena tekankan sedikit suara kita. Udara tu kita tekankan di sini. I, u, u. Jangan kita tekan habis. Jangan kita lepaskan pula. Kalau kita lepaskan i, u, dia akan jadi hamzah pula di situ. Tekankan sedikit di tengah. I, u. Seperti itu. Jadi sama-sama kita kata untuk huruf ain. Sedia di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. I, u. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1, 2, mula. I, u. Alhamdulillah. Ada sesetengah orang tuan-tuan dan puan, dia akan mengalami kesukaran untuk menyebut huruf ain. An, in, un,
i, u. Ada setengah orang dia akan mengalami kesukaran lah bagi sebutan untuk huruf ain. Cara dia macam mana? Kena praktis tuan-tuan dan puan. Kena praktis. Kalau guru saya benda yang sukar ataupun benda yang susah untuk dia sebut, susah bagi dia akan buat selalu. Sebab bila dia buat selalu, dia akan senang. Kalau kita susah nak sebut huruf ain, Ustaz, susah saya nak sebut huruf ain. Tengkuk saya ni susah ataupun kerongkong saya ni susah. Kita orang kata biasakan dengan percakapan kita. Sebagai contoh, okey maklum. Kita tukar dengan okey maklum. Walaupun yes, first orang akan ejek kita. Tapi last kita sendiri yang akan terbiasa dengan sebutannya tu. Jadi first memanglah orang akan ejek, maklum orang akan ejek. Jemaah memang orang akan ejek. Tapi kelebihan pada kita, apa kelebihannya? Kelebihan kita dapat sebut dengan terbaik. Itu antara kelebihan lah. Ada orang dia boleh terima kritikan, kutukan itu, ada orang tak boleh. Kalau tak boleh, tak apa, kita praktis seharian kita. Baca setiap hari, insya-Allah. Lama-lama dia akan jadi senang untuk kita sebut. Seterusnya kita pergi kepada huruf fa. Huruf fa ini dia adalah makhrajnya adalah asy-syafatain, iaitu bibir. Bibir bawah kita akan merapati gigi seri atas kita. F, if, uf. Jadi di atas lubang kanan, yang ini mudah saja insya-Allah. Di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, 1 2 mula. F, if, uf. Alhamdulillah. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, sedia di atas lubang kanan, sedia mula. F, if, uf. Alhamdulillah. Seterusnya untuk huruf ha. Huruf ha ini pun sama sahaja dengan huruf ain. Cuma huruf ha ini dia lemah sedikit. Ih, seakan-akan orang kepedasan tu. Sebagai contoh, ih, kena jelaskan sebab huruf ha ini tuan-tuan dan puan, huruf ha adalah huruf yang paling lemah di dalam keseluruhan huruf hijaiyah. Dalam 28 huruf yang kita belajar ni, huruf ha ini adalah huruf yang paling lemah. Jadi kena ada penekanan sedikit, penjelasan sedikit dalam sebutan. Ih, kena ada penjelasan dalam sebutan itu. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, kita ketuk, tekankan sedikit untuk huruf ha pedas ini. Di atas lubang kanan, sedia mula. Ih, lagi sekali tuan-tuan dan puan, di atas lubang kanan, sedia mula. Ih, Alhamdulillah. Begitu juga dengan sebutan yang selalu dan sering saya sebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang tersilap dengan ham tu. Alhamdulillah. Ada yang tersilap dengan lam. Alham. Ada yang tersilap. Ha dia tukar dengan ha simpul. Alham. Sebab ha ini adalah huruf yang paling lemah di antara huruf-huruf hijaiyah. Jadi kena beri penekanan dalam sebutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai contoh. Seterusnya, kita pergi kepada huruf sad. Auf, if, uf. Ini pun insya-Allah senang saja bagi kita tuan-tuan dan puan. Jadi di atas lubang kanan, kita ketuk untuk huruf sad. Di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan. 1 2 mula. Auf, if, uf. Lagi sekali untuk huruf sad, sedia di atas lubang kanan, sedia mula. Auf, if, uf. Alhamdulillah. Seterusnya untuk huruf dad.
Huruf dad ini satu-satunya huruf yang menggunakan tepi lidah kita. Huruf dad satu-satunya huruf adalah yang menggunakan tepi lidah kita. Tepi lidah kita merapati gigi geraham kanan ataupun kiri, bergantung pada pemilihan lidah kita lah. Tepi lidah kita tu. Kalau tepi lidah kita kanan, kita pilih gigi geraham kanan. Kalau tepi lidah kita kiri, kita ambil gigi geraham kiri. Jangan tertukar. Kalau tertukar, habis. Tak bunyi dad, berbelit lidah. Tak boleh nak makan. Jadi untuk huruf dad, lagi sekali saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, untuk huruf dad ini dia tidak ada qalqalah. Dia tidak ada lantunan, tiada pantulan suara. Macam mana tu? Kalau pantulan ataupun qalqalah ad, id, ud, itu tidak tepat. Dia tepatnya ad, id, ud. Kita pegang terus-terus, kita lekapkan gigi geraham kita tu, lidah tepi lidah kita tu ke gigi geraham tu, kita lekapkan betul-betul. Ad, id, ud. Jangan kita lepaskan. Ad, id, ud. Itu tidak tepat sebab huruf dad dia punya sifat bukanlah qalqalah. Untuk huruf dad sifat dia bukanlah qalqalah. Jadi kena pegang, kena lekapkan betul-betul. Ad, id, ud. Hari ini mungkin tuan-tuan dan puan tak nampak. Nanti bila baca Al-Quran nanti kita akan nampak satu persatu. Fadla, fadla sebagai contoh. Saya annotate sedikitlah. Sebagai contoh perkataan fadla, fa, dad, lam, dua baris atas. Fadla, akan ada yang baca fadla, fad, d. D tu tak ada untuk huruf dad disebabkan dia bukanlah huruf qalqalah. Fadla, kena tekan. Fadla, kena lekapkan betul-betul. Okey, kita ketuk untuk huruf dad. Sedia tuan-tuan dan puan, di atas lubang kanan untuk huruf dad. 1, 2, mula. Ad, id, ud. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, di atas lubang kanan untuk huruf dad. 1, 2, mula. Ad, id, ud. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada huruf ta. Pengulangan berkenaan dengan huruf ta. Untuk huruf ta ini kita nak gunakan macam mana? Hujung lidah ditekankan pada pangkal gigi seri atas. Hujung lidah ditekankan pada pangkal gigi seri atas. Lidah ditekankan pada lelangit untuk suara yang tebal. Ta, ti, tu. Cuma jangan kita muncungkanlah bila berbaris atas tu, nak sebut baris atas tu kita dah muncung seperti huruf pu. Seperti sebutan pu. To, ti, pu. Jangan muncung seperti itu. Biasa sahaja. To, ti, pu. Jadi kita buat pengulangan berkenaan dengan huruf to. Kita ambil yang warna merah, al, to. Untuk huruf to dia ada qalqalah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena qalqalah, lantunkan suara. Al, to. Al, to. Jadi di atas lubang kanan kita cuba ketuk untuk huruf to warna merah. Di atas lubang kanan sedia tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, mula. Al, to. Lagi sekali, kali ini dengan sebutan saja, dengan sebutan al, to. Alhamdulillah. Seterusnya, to yang mati sebelumnya berbaris bawah, berbunyi il, to. Il, to. Bunyikan qalqalah dia tu. Il, to. Kita cuba dengan ketukan. Untuk warna biru, to yang berbaris bawah, to yang berbaris bawah, to yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, berbunyi il, to. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan-puan sedia mula. Il, to. Alhamdulillah.
Lagi sekali dengan sebutan, tidak ada ketukan, dengan sebutan saja. Idta. Lagi sekali kita sebut 1, 2, mula. Idta. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi kepada utta. Utta. Pun ada qalqalah tuan-tuan dan puan. Jangan ditinggalkan qalqalah. Ramai yang tertinggal huruf ta ini dengan qalqalah. Dan jangan kita lepaskan gigi tu. Jangan kita letakkan lidah kita tu melepasi gigi. Kalau melepasi gigi, dia kena ada huruf ta pula tuan-tuan dan puan. Tak kena, tak cantik pula sebutannya. Sedangkan ta ini huruf yang paling kuat di dalam huruf-huruf hijaiyah. Antara kesemua 28 huruf yang kita belajar, huruf ta adalah huruf yang paling kuat sebutannya. Yang paling lemah apa? Yang paling lemah tadi adalah huruf ha, ha pedas. Yang paling kuat huruf ta ini. Alta, idta, udta. Bunyikan kekuatan dia tu. Berikan hak yang terbaik pada dia. Jadi untuk warna hijau, sama-sama kita ketuk. Sekali ketuk saja. Di atas lubang kanan, utta. Sedia tuan-tuan dan puan? Sedia. Mula. Utta. Dengan sebutan, tanpa ketukan, dengan sebutan. 1, 2, mula. Utta. Lagi sekali sedia. Dengan sebutan saja, tanpa ketukan. 1, 2, mula. Utta. Alhamdulillah. Seterusnya kita ketuk pula untuk nombor 1 dan nombor 2. Idta, alta. Idta, alta. Jadi di atas lubang kanan jangan laju-laju tuan-tuan dan puan. Kita perlahankan tempo kita. Tempo ketukan kita. Jadi sedia di atas lubang kanan 1, 2, mula. Idta, alta. Alhamdulillah. Kita gabungkan 1, 2 dan 3. Idta, alta, utta. Jadi di atas lubang kanan sama-sama kita ketuk tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Idta, alta, utta. Alhamdulillah. Seterusnya kita ambil hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. 1, 2 dan 3 terus. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Utta, alta, idta. Alhamdulillah. Seterusnya kita ketuk pula untuk gabungan dengan huruf lam, luta. Lam ini kita dah tahu dah, dia adalah inhiraf. Iaitu apa dia? Lencongkan lidahnya ketika menyebut huruf lam. Al. Hampir sama dengan huruf ta. Alta. Ta pun dinaikkan lidah ke gigi seri atas. Lam dilencongkan lidah itu ke mana? Ke lelangit atas. Al, hujung lidah. Al, il, ul, alta, idta, utta. Jadi kita gabungkan lutta. Lutta. Jadi di atas lubang kanan untuk nombor 1 tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Lutta. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Lutta. Alhamdulillah. Nomor 2, qidta. Qidta. Di atas lubang kanan. Nomor 2, 1, 2, mula. Qidta. Lagi sekali 1, 2, mula. Qidta. Kita gabungkan nomor 2 dan nomor 3. Qidta, khatta. Untuk huruf kha kita bunyikan, jelaskan seperti orang yang keluar kahak tu. Qidta, khatta. 2 dan 3 di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Qidta, khatta. Alhamdulillah. Lagi sekali tuan-tuan dan puan. 2 dan 3. 1, 2, mula. Qidta, khatta. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada
perkataan. Perkataan. Jadi kita ambil nombor 1. Nun. Bab 2 ketukan, nun 2 ketukan juga. Bab nun. Bab nun ini apa? Bab nun perut. Kalau dalam bahasa Melayu lah, bab nun perut. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, untuk nombor 1 sedia, di atas lubang kanan sedia mula. Bab nun. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Bab nun. Alhamdulillah. Seterusnya nombor 2 sama saja jid yin. Di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, 1, 2, mula. Jid yin. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, di atas lubang kanan sedia mula. Jid yin. Alhamdulillah. Nombor 3 nutfatu. Nutfatu. Ingat minggu lepas saya katakan untuk nutfatu, dia tak silap saya kalau dalam bahasa Melayu ini proses lah. Proses daripada air mani, segumpal darah, seketul daging dan sebagainya. Tak silap saya nutfah ini campuran air mani yang akan membentuk kepada segumpal darah. Nutfatu. Nutfah. Jadi nut 2 ketukan, fa 1 ketukan, tu 1 ketukan juga. Jadi di atas lubang kanan kita sama-sama ketuk tuan-tuan dan puan, 1, 2, mula. Nut fa tu. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Nut fa tu. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Mu'minun ada. Summa khalaqanal nutfata 'alaqatan fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Ila akhir ayat lah. Memang kalau kita tengok pada kejadian manusia ini, manusia di dalam Al-Quran, Allah dah terangkan bagaimana kejadian manusia yang menyangkal habis-habis teori Darwin, iaitu manusia daripada orang hutan ataupun daripada monyet ataupun beruk. Itu menyangkal terus-terus. Kita punya stand kita, ada maruah kita. Mengapa pula kita daripada binatang, sedangkan kita daripada manusia, daripada tanah yang suci. Itu nanti dalam Al-Quran nantilah, bila talaqi nanti saya akan cerita lebih mendalam lah berkenaan dengan penciptaan ataupun kejadian manusia. Seterusnya kita pergi kepada huruf za. Huruf za ini tuan-tuan dan puan, dia kena keluarkan sedikit lidah kita. Allah. Al-zalimin sebagai contoh. Zalim. Kalau kita dalam bahasa Melayu zalim, sebenarnya zalim. Zuhur. Zuhur. Zalim. Sebagai contoh. Jadi hujung lidah keluarkan sedikit dan ditemukan dengan hujung gigi seri atas. Kalau gigi saya mancung macam mana Ustaz? Okey, kalau gigi mancung, hanya keluarkan lidah sahaja, merapati gigi di belakang. Jangan kita keluarkan orang kata mencari. Takut akan menjadi satu kepayahan bagi kita. Dalam sebutan Al-Quran ini tak perlu kepayahan. Yang janjinya sebutan makhraj itu kena pada tempatnya. Okey, jadi untuk huruf za, kita sebut dahulu untuk tulisan merah. Untuk tulisan merah, sama-sama kita sebut 1, 2, mula. Alhamdulillah. Untuk tulisan biru, sama-sama kita sebut il. Dia berbeza tuan-tuan dan puan dengan huruf zai. Kalau huruf zai iz, az. Kalau huruf zal az, iz. Tapi untuk huruf za az, il, az, iz. Untuk huruf zal az, il,
untuk huruf za. Dia ada perbezaan pada sebutan. Mungkin online ni mungkin tak berapa jelas sangat. Kalau kelas fizikal nanti insya-Allah, kalau direzekikan kita kelas fizikal, boleh kita dengar dengan lebih orang kata dengan lebih dalam berkenaan dengan huruf za ini. Untuk tulisan hijau, uz. Sama-sama untuk kita sebut uz. Lagi sekali untuk tulisan hijau, 1, 2, mula. Uz. Alhamdulillah. Kita ketuk pula. Il, al, uz. Il, al, uz. Terus ketiga-tiganya. Biru, merah, hijau. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Il, al, uz. Lagi sekali, di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Il, al, uz. Alhamdulillah. Seterusnya, kita ketuk pula untuk yang ini. 1, 2 dan 3. Merah, hijau dan biru. Merah, hijau dan biru. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan-puan. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Al, uz, il. Alhamdulillah. Kita mantapkan lagi sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Al, uz, il. Alhamdulillah. Kita pergi. Inilah kita nak tengok perbezaan di antara huruf zai dan juga huruf zal. Kita ambil nombor 1 dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Zaz. 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 Za itu tak perlu untuk ada buzzer di situ. Zaz. Zaz. Jadi keluarkan sedikit lidah kita bila matikan dengan huruf za. Zaz. Zaz. Seperti itu. Jadi di atas lubang kanan kita sebut sama-sama. Untuk nombor 1 di atas lubang kanan sedia. Di atas lubang kanan sedia. Mula. Zaz. Lagi sekali sedia. Mula. Zaz. Tanpa ketukan, kita sebut sama-sama. 1, 2, mula. Zaz. Lagi sekali. Zaz. Alhamdulillah. Seterusnya. Yang ini akan ada beberapa orang yang mengalami kesukaran. Tapi kalau dalam Al-Quran sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam Al-Quran kebanyakan huruf zal dan juga huruf za ini dia akan diidghamkan ataupun dia akan dimasukkan. Apa-apa huruf yang hampir sama dari segi sebutannya, macam huruf zal kena keluarkan lidah, huruf za pun kena keluarkan lidah. Kebanyakanlah, bukan semualah, kebanyakan akan dimasukkan ataupun akan diidghamkan. Jadi nombor 2, zil. 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 Jadi kita mulakan dengan ketukan dahulu di atas lubang kanan. Sebut zil. Untuk nombor 2. Sedia, tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, mula. Zil. Lagi sekali sedia. Mula. Zil. Alhamdulillah. Tanpa ketukan, tuan-tuan dan puan-puan. Zil. Zil. Kita sebut sama-sama. 1, 2, mula. Zil. Lagi sekali. Sedia. Mula. Zil. Alhamdulillah. Seterusnya. Nombor 3. Ruz. 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 Di atas lubang kanan. Kita ketuk sama-sama untuk ra berbaris depan. Dan za yang dimatikan ataupun za yang sukun. Di atas lubang kanan untuk nombor 3 saja. Saya tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, mula. Ruz. Lagi sekali untuk nombor 3 saja sedia.
mula. Ruz. Tanpa ketukan. Untuk nombor 3, sedia 1, 2, mula. Ruz. Lagi sekali, sedia, mula. Ruz. Alhamdulillah. Seterusnya, yang ini kita dah masuk kepada perkataan huzron, huzron, huzron. Keluarkan sedikit lidah kita untuk huruf za, sebutan huruf za. Huzron. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, huz, dua ketukan, ron pun dua ketukan. Jadi di atas lubang kanan, sedia 1, 2, mula. Huz, ron. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Huz, ron. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi kepada nombor 2, hafiz. Hafiz. Jadi ha ini 1 ketukan, fa, ya dan juga za ini 3 ketukan. 2 ketukan pada fi, 1 ketukan pada za. Jadi hafiz. Hafiz. Dia akan jadi seperti itu. Saya demokan dahulu tuan-tuan dan puan ya. Untuk nombor 2, ketukan nombor 2, hafiz. Lagi sekali saya demokan. Hafiz. Matinya adalah pada lubang kiri kita. Jadi di atas lubang kanan untuk nombor 2. Sedia tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Hafiz. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Hafiz. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ini mudah sajalah. Kiz, hin, kiz, hin. Dia seperti nombor 1 itulah. 2 ketukan pada kiz, 2 ketukan juga pada hin. Jadi di atas lubang kanan sama-sama kita ketuk tuan-tuan dan puan. Sedia, mula. Kiz, hin. Lagi sekali untuk nombor 3 di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Kiz, hin. Alhamdulillah. Nombor 4, muz, limun, muz, limun, muz, limun. Jadi saya demokan dahulu untuk nombor 4, muz, limun. Lagi sekali saya demokan. Muz, limun. Sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita ketuk untuk nombor 4 saja. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Muz, limun. Alhamdulillah. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Muz, limun. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada huruf qaf. Untuk huruf qaf ini tuan-tuan dan puan, kita akan letakkan pangkal lidah kita ni, naikkan ke atas anak tekak. Kalau huruf kaf, dia di mana? Di lelangit lembut di sini. Tapi untuk huruf qaf, di anak qa. Dan untuk huruf qaf ini dia ada apa? Ada qalqalah. Qa. Ada lantunan suara. Jadi pangkal lidah kita akan naikkan ke atas anak tekak. Qa. Sebagai contoh, kita ambil tulisan warna merah. Sama-sama kita sebut. Qa. Lagi sekali tuan-tuan dan puan. Tulisan warna merah sama-sama untuk kita sebut. Qa. Kita pergi kepada tulisan warna biru. Iqa.
Lagi sekali tuan-tuan dan puan. Iqa. Seperti ada satu surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ada qalqalah di situ tuan-tuan dan puan. Cuma untuk permulaan ataupun untuk pengajaran sesi kali ini, kita akan semua qalqalah kita akan sebut dengan qalqalah yang tebal. Untuk apa? Untuk membiasakan kita dengan qalqalah. Kalau ikut dalam Al-Quran nanti akan ada qalqalah yang nipis, akan ada qalqalah yang tebal, akan ada qalqalah yang paling tebal. Tapi untuk pengajaran kali ini, untuk sukun sabdu ini, kita akan tebalkan semuanya sebutan dia. Jadi untuk warna biru, sama-sama kita sebut lagi sekali, iqa. Sedia tuan-tuan dan puan, 1, 2, mula. Iqa. Lagi sekali, iqa. Alhamdulillah. Kita pergi kepada warna hijau. Berbaris depan, hamzah berbaris depan. Selepasnya ada huruf qaf yang mati ataupun sukun. Uqa. Uqa. Lagi sekali, uqa. Ada qalqalahnya di situ tuan-tuan dan puan. Kita ketuk pula untuk 1, 2 dan 3. Inqa. Anqa. Uqa. Di atas lubang kanan kita ketuk sama-sama tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Iqa. Uqa. Lagi sekali 1, 2 dan 3 di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Iqa. Uqa. Alhamdulillah. Seterusnya 1, 2 dan 3 merah, hijau dan biru. Di atas lubang kanan 1, 2, mula. Iqa. Iqa. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Iqa. Iqa. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada huruf kaf dan juga huruf qaf. Untuk huruf kaf seperti yang saya katakan tadi, huruf kaf itu kita akan menggunakan pangkal lidah juga. Cuma huruf kaf dia akan naik ke langit lembut. Ka. Ka. Huruf qaf dia akan naik ke mana? Ke anak tekak. Qa. Ka. Ka. Jadi di atas lubang kanan untuk nombor 1 tuan-tuan dan puan. Saya demokan dahulu. Ka. Lagi sekali saya demokan. Ka. Sama-sama kita ketuk. Di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, sedia nombor 1 saja. Sedia mula. Ka. Lagi sekali di atas lubang kanan sedia mula. Ka. Alhamdulillah. Nombor 2 ini pun akan ada beberapa orang yang mengalami kesukaran. Kha. Kha ini tuan-tuan dan puan, dia bukan huruf daripada pangkal lidah, tapi hurufnya adalah huruf yang hampir dengan pangkal lidah. Kha. Jadi nombor 2 kita ketuk sama-sama untuk huruf kha di atas lubang kanan. Tuan-tuan dan puan sedia mula. Khuq. Lagi sekali di atas lubang kanan untuk nombor 2 khuq. Sedia mula. Khuq. Alhamdulillah. Dan huruf ghin. Huruf ghin. Bukan ghin dia. Ghin. Kalau ghin akan mengalami kesukaran bila ghairil maghdu, dia akan ada ghairil. Kita biasakan dengan ghain. Jadi ghin berbaris bawah, selepasnya ada huruf qaf, dia akan jadi ghiq. Tebal lagi suaranya. Ghiq.
Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan sedia mula. Ghiq. Lagi sekali nombor 3 saja sedia mula. Ghiq. Alhamdulillah. Seterusnya kita ketuk pula untuk yang ini. Yang ini mungkin kita dah biasa dengar. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Ada qalqalah di situ tuan-tuan dan puan. Ramai yang tersilap dia tak sebut qalqalah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Dia sebut dengan kaf pula. Sedangkan dia adalah qaf. Falaq. Jadi di atas lubang kanan. Fa satu ketukan, lang dua ketukan. Dan jangan lupa qalqalahnya tuan-tuan dan puan. Jadi nombor 1 saja di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Fa lang. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Fa lang. Alhamdulillah. Nombor 2, Luqmanu. Luqmanu. Ini adalah salah satu nama yang tercatat di dalam Al-Quran dan namanya tercatat sebagai salah satu daripada nama surah. Luqman, Luqmanu. Kalau kita tengok pada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, tidak ada pun nama Nabi Luqman. Tapi hebatnya Luqman ini, nama dia tercatat dalam salah satu nama surah di dalam Al-Quran. 114 surah, nama dia tercatat. Maknanya dia adalah bukan calang-calang orang lah. Dia orang yang hebat. Dan ada setengah pendapat mengatakan dia ini adalah hanya orang kata orang yang diberi pilihan anugerah ilmu daripada Allah. Dan ada sebahagian ulama mengatakan dia adalah salah seorang daripada Nabi. Jadi Luqmanu, Luq dua ketukan, Ma dua ketukan, Nu satu ketukan. Saya demokan. Luqmanu. Lagi sekali saya demokan. Luqmanu. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan, kita ketuk untuk nombor 2 saja di atas lubang kanan sedia mula. Luqmanu. Lagi sekali di atas lubang kanan sedia mula. Luqmanu. Alhamdulillah. Kita pergi pada nombor 3. Hiqna. Hiqna. Senang saja insya-Allah yang ini. Hiqna. 2 pada hiq, 2 juga pada na. Jadi di atas lubang kanan. Saya ada tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Hiqna. Lagi sekali di atas lubang kanan. Sedia. Mula. Hiqna. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada makhraj kha, makhraj halqi kha. Ini yang saya katakan tadi tuan-tuan dan puan. Kha berada di sini. Dia dan hampir menyamai dengan pangkal lidah bagi huruf qaf. Qaf anak tekak di sini. Jadi huruf kha dan huruf ghain hampir menyamai ataupun hampir mendekati dengan huruf qaf. Sebab tu kadang-kadang akan ada beberapa orang yang mengalami kesukaran untuk menyebutnya. Jadi untuk huruf kha ini kita nak guna macam mana? Keluar dari hujung kerongkong kita akan tekankan sedikit. Kita sebut untuk nombor 1 lah, untuk tulisan warna merah. Seperti orang nak keluarkan kahak tu tuan-tuan dan puan. Seperti orang nak
keluarkan kahak. Tapi jangan keluarkan kahak. Nanti tak tahu kita nak buang kat mana. Seperti itu. Itu untuk warna merah. Sama-sama kita sebut. 1, 2, mula. Lagi sekali. Warna biru. Ikh. Warna hijau. Kalau warna merah ni dia akan jadi, kalau dalam bahasa Arab ni akan jadi abang. Abang. Kalau kalau tambah lagi wan, waw alif nun, ikhwan, saudara-saudaraku. Kalau pun ada setengah, maksudnya adalah abang ataupun kakak. Tu kakak, abang. Adalah kalau kita tambah ikhwan, barulah dia akan jadi saudara-saudara. Dan sekarang kalau kita tengok di Malaysia dah ada dah suq al-ikhwan. Al-ikhwan global. Yang sebelumnya adalah daripada al-arqam. Itu adalah sedarah-sedarah lah. Kalau kita tengok al-arqam ini, dia monopoli apa? Monopoli ekonomi dulu. Jemaah Islam yang monopoli ekonomi di Malaysia. Sehingga ke dunia lah. Dan Al-Arqam difatwakan sesat pada tahun 2003 tak silap saya. Okey, kita fokus kepada sebutan bagi huruf kha ini. Tadi di atas lubang kanan. Kita ketuk sama-sama untuk 1, 2 dan 3. Di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Seterusnya, hijau, merah dan biru. Di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Alhamdulillah. Kita pergi kepada nombor 1. Wah. Di atas lubang kanan untuk nombor 1. Sedia, mula. Wah. Nombor 2. Syikh. Di atas lubang kanan. Sedia, mula. Syikh. Kita gabungkan 1 dan 2. Wah. Syikh. Di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Wah. Syikh. Nombor 3, tuh. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Tuh. Kita gabungkan nombor 2 dan nombor 3. Syikh, tuh. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Syikh, tuh. Alhamdulillah. Kita ketuk untuk nombor 1. Makhluqi. Dengan 2 ketukan. Lu, 2 ketukan juga. Qi, 1 ketukan. Makhluqi. Di atas lubang kanan, sama-sama kita ketuk tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Makhluqi. Lagi sekali, sedia, mula. Makhluqi. Alhamdulillah. Nombor 2, yakhtafu. Tekankan untuk huruf ta tu. Yakhtafu. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Yakhtafu. Lagi sekali, di atas lubang kanan, sedia, mula. Yakhtafu.
to, fu. Nombor 3, thikh, to, fu. Kita ambil huruf tha yang berbaris bawah pula. Thikh, to, fu. Jadi sedia tuan-tuan dan puan untuk nombor 3, 1, 2 mula. Thikh, to, fu. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2 mula. Thikh, to, fu. Kita pergi untuk nombor 4. Untuk nombor 4, ruh, sotun. Kita gabungkan dengan huruf sad pula. Ruh, sotun. Jadi saya demokan dahulu untuk nombor 4. Ruh, sotun. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia untuk nombor 4 saja. 1, 2, mula. Ruh, sotun. Lagi sekali di atas lubang kanan, 1, 2, mula. Ruh, sotun. Alhamdulillah. Ruh, sotun, apa maksudnya? Ruh, so adalah keringanan. Sebab tu kalau kita musafir, sebagai contoh kalau kita balik kampung, balik kampung pula. Balik kampung, macam mana boleh kampung? Balik kampung yang melebihi 2 marhalah, kita ada rukhsah. Rukhsah apa? Kita boleh solat jamak dan juga solat qasar. Solat jamak dan solat qasar itu adalah, orang kata itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba yang bermusafir. Rukhsah. Dan ada juga yang masih lagi keliru dengan jamak, solat jamak dan juga solat qasar. Itu nanti insya-Allah lah bila tiba masanya ataupun ada peluang dan ruang, saya akan terangkan serba sedikitlah apa yang saya faham berkenaan dengan solat jamak dan juga solat qasar. Macam abang saudara saya, bila balik kampung dia akan berhenti di perhentian. Dia akan berhenti di perhentian solat zuhur 4 rakaat. Berhenti lagi bila masuk waktu asar, solat asar 4 rakaat. Sedangkan dia dapat rukhsah. Rukhsah iaitu boleh 2 rakaat, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar digabungkan. Itu orang kata keringanan lah, supaya kita lancar perjalanan. Dan ada orang dia lebih suka buat terus 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kerana apa? Kerana dalilnya kita ada RNR. Kita boleh solat dengan sempurna. Itu pun boleh juga. Pendapat itu pun boleh juga. Tak kisahlah. Cuma ada keringanan lah bagi orang yang bermusafir ke arah kebaikan. Kalau musafir ke arah yang tidak baik, tak molek lah ataupun tak cantik lah rukhsah itu digunakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf ghain, huruf yang paling akhir, iaitu huruf ghain. Huruf ghain sama saja dengan huruf kha tadi, iaitu di hujung kerongkong, keluar dari hujung kerongkong, ke dalam sedikit. Kita pergi kepada ghain, warna merah, baris hamzah berbaris atas, ghain dimatikan. Warna biru, warna hijau, jadi kita ketuk terus nombor 1, 2 dan 3. Jadi di atas lubang kanan, 1, 2 mula. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, sedia mula. Seterusnya, hijau, biru dan merah.
Jadi di atas lubang kanan sedia mula. Ir, lagi sekali tuan-tuan dan puan untuk huruf ghain. Di atas lubang kanan sedia mula. Ir, kita gabungkan untuk huruf ra dan huruf kaf. Untuk huruf ra dan huruf kaf ini mudah saja. Ra, kur, ra, kur. Yang susah ni yang nombor 3 tu. Kejap lagi kita simpan nombor 3 yang warna hijau. Kita ambil nombor 1 dan nombor 2. Ra, kur. Jadi di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan sedia. Di atas lubang kanan sedia mula. Ra, kur. Lagi sekali sedia gabungkan satu dan nombor 1 dan nombor 2 iaitu merah dan juga biru. Di atas lubang kanan sedia kita gabungkan sedia mula. Ra, kur. Alhamdulillah. Seterusnya. Kita pergi yang nombor 3. Nombor 3. Makhraj yang hampir sama. Tapi bunyi yang lain. Khir. 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 Ghain itu kena tekankan lagi. Khir. Khir. Jangan kita samakan. Khir. Khir. Itu dah sama dah. Itu kha dengan kha. Kalau ghir. Itu ghain dengan ghain. Kita nak lain. Kita nak bezakan. Huruf kha dan juga huruf ghain. Khir. Khir. Dia akan seperti itu. Jadi kita ketuk sama-sama untuk nombor 3 tuan-tuan dan puan di atas lubang kanan 1, 2, mula. Khir. Lagi sekali 1, 2, mula. Khir. Tanpa ketukan untuk nombor 3 tanpa ketukan. Sedia kita sebut sama-sama khir. 1, 2, mula. Khir. Lagi sekali sedia mula. Khir. Alhamdulillah. Itu sebutan untuk huruf kha dan juga huruf ghain. Kita gabungkan huruf ghain dengan huruf dad. Dirsan. Dirsan. Ini mudah sajalah. Jadi nombor 1 di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan sedia mula. Dirsan. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Dirsan. Alhamdulillah. Seterusnya nombor 2. Tughyanan. Tughyanan. Kesemuanya dengan 2 ketukan. Tugh, 2 ketukan. Ya, 2 ketukan. Nan, 2 ketukan juga. Jadi di atas lubang kanan untuk nombor 2. 1, 2, mula. Ya, nan. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Ya, nan. Alhamdulillah. Nombor 3. Yughni. Yughni. Ini pun mudah sajalah. Yugh 2 ketukan, ni 2 ketukan juga. Sebab apa? Sebab bacaan panjang untuk huruf nun yang berbaris bawah. Jadi di atas lubang kanan untuk nombor 3. Saya tuan-tuan dan puan 1, 2, mula. Yugh ni. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Yugh ni. Nombor 4. Maghfiratu. Magh 2 ketukan. Fi, ra dan juga tu 1 ketukan. Jadi 3 ketukan pada fi, ra, tu. Magh 2 ketukan. 5 ketukan semuanya. Jadi nombor 4 di atas lubang kanan tuan-tuan dan puan.
1, 2, mula. Maghfiratu. Alhamdulillah. Lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan, di atas lubang kanan sedia. Mula. Maghfiratu. Alhamdulillah. Sekejap ya. Tulisan. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, ini untuk huruf nun. Ini sebenarnya adalah pada penulisan sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk nombor 3 ni. Sepatutnya kalau kita tengok tulis nun akan jadi seperti ini. Ya, ghin, nun dan juga ya. Tapi bila ada penulisan di dalam Al-Quran, dia nun ini dia berada di atas seperti di atas kepala ya. Jadi akan ada keliru sedikitlah bagi orang yang melihat ini adalah huruf ya, ini adalah huruf ghin, ini adalah huruf nun di sini. Nun berhenti di sini. Dan ini adalah huruf ya. Nunnya di mana? Nun di sini. Tapi nun bukan ada satu mangkuk. Betul. Cuma ini adalah pada penulisan. Pada penulisan nun akan menumpang, seakan-akan menumpang di atas huruf ya. Sedangkan dia tidak menumpang. Cuma ini adalah cara penulisan khat sahaja. Begitu juga dengan yang tadi. Sekejap ya. Saya ambil. Yang ini. Huruf kha ini pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok di sini huruf ya. Kenapa ya macam ini pula? Bukan ke ya seperti ini. Ini adalah penulisan, bentuk ataupun cara penulisan. Jadi kita nak tengok macam mana? Kita akan tengok ya ini dah automatik huruf kha kita dah tahu. Sebab apa kita tahu huruf kha? Sebab huruf jim, huruf ha dan juga huruf kha hanya ada satu titik sahaja. Jadi dua titik ini bukan kepunyaan dia lah. Kepunyaan dia yang mana? Inilah titik kepunyaan dia. Jadi ini kita dah tahu dah huruf kha. Cuma yang ini sahaja. Mungkin ada beberapa orang yang keliru. Ini adalah huruf ya sebenarnya. Dia akan ditulis seperti ini. Ada juga di dalam Al-Quran, bukan tak ada juga di dalam Al-Quran yang tulis dengan seperti ini. Ya, to, fu. Ya, seperti ini. Ada juga. Dan ada juga seperti ini. Dua-dua ini ada di dalam Al-Quran, cara penulisannya. Ini sebagai contoh khat lah. Penulisan khat. Dan ini juga kalau kita tengok ya ini mim. Ya ini adalah mim. Kalau kita tengok mim kan kepala dia ke bawah ustaz. Betul. Cuma ini adalah penulisan di dalam Al-Quran. Jadi mim dia akan jadi seperti ini. Ya ini seperti saya katakan tadi lah. Ini adalah huruf kha. Sebab ada titik. Keliru ustaz. Ini macam huruf nun lah. Dia kalau kita tengok kalau huruf mim, kepala dia ni. Kepala dia akan jadi tebal. Kalau nun, kepala dia akan jadi nipis saja. Dan selalunya titik ini akan berada di atas sini ataupun titik ini akan berada di sini. Itu huruf nun. Kalau ini sebab sini dia tak ada titik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita boleh lihat di sini dengan jelas berkenaan dengan huruf mim. Dan kita nak baca yang mana dahulu? Seperti yang saya katakan, huruf yang di atas kita akan baca dahulu. Yang pertama huruf di atas. Yang kedua baris yang paling kanan. Huruf di atas huruf mim. Yang pertama kita baca. Baris yang paling kanan adalah baris atas. Jadi ini adalah baris yang perlu kita baca. Makhluqi. Itu cara untuk kita baca Al-Quran lah. Sebab tu saya katakan dahulu bila orang baca Al-Quran ini automatik dia akan, orang kata dia akan fungsikan minda dia. Sebab masa itulah dia nak fikir, masa itulah dia nak sebut, masa itulah dia nak tengok huruf yang sebelah. Banyak perkara yang dibuat dalam satu masa. Hebat dalam Al-Quran ni. Sebab tu orang kata siapa yang dekat
dengan Al-Quran, siapa yang hati dia, siapa yang diri dia dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang berjaya. Pahala dia dapat, kecergasan otak pun dia dapat. Itu hebat orang yang baca Al-Quran. Okey, seterusnya. Yang ini kita akan ketuk. Ustaz. Ya. Nak tanya sikit yang surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maghdubi tu. Sebutan ada maghdu ke maghdubi? Okey, untuk huruf ghain. Ghairil maghdubi. Macam mana sebutan dia? Okey, ada setengah orang orang dia akan baca ghairil maghdubi nipis. Ada setengah orang ghairil maghdubi alaihim maghdubi. Cuma yang nipis ada juga beberapa tempat, sebagai contoh tak silap saya daripada Madinah, dia akan membaca maghdubi, dia baca macam tu. Dan kalau kita tengok Mesir, ghairil maghdubi, dia tekankan sedikit, ghairil maghdubi. Cuma kita jangan tertukar dengan huruf kha. Ada yang tertukar dengan huruf kha. Ghairil makh tu dah masuk pada huruf kha. Itu dah silap dah tu. Dah tak tepat dah. So sebutan nipis atau tebal tu tak salah lah Ustaz. Dia yang penting kena pada makhraj. Kalau huruf ghain dia kena seperti itu. Maghfirah, maghdubi. Kalau kita tebalkan takut dia akan jadi huruf kha. Boleh kita nak tebalkan maghdu. Kalau baca ikut Mesir, maghdubi alaihim. Kalau Madinah, maghdu, dia akan jadi seperti huruf kha, sedangkan disebut huruf ghain. Itu kehebatanlah cara sebutan bagi Madinah. Kalau kita maghdu atau lepaskan tu Ustaz. tebalkan sedikit. Maghdu ghairil maghdu, seperti itu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Kalau kita, orang kata kalau kita terlalu melepaskan takut jadi kha. Dah itu dah termasuk pada huruf kha. Kalau kita tekankan sedikit, maghdu ghairil maghdu, dia kena seperti itu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pelajaran 11 ini. Kita akan ketuk daripada atas ke bawah. Dia kena seperti itu. Yang seperti kita buat dahulu. Sebagai contoh. Dia akan ketuk seperti itu. Jadi sama-sama kita ketuk. Untuk huruf sa. Jadi di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Jadi itu cara sebutan dan cara ketukannya lah. Kalau kita tengok yang atas sekali tadi, dengan sebutan
bo, ab, po, ab, po, vo, ab, ko, au, ko, kho, ro, au. Itu cara sebutan dia lah. Seterusnya, kita rehat sekejap. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan untuk tulis sedikit lah. Tulis sedikit untuk huruf ataupun untuk bacaan sukun. Iaitu kita buat petak pada huruf ta dan kita buat petak juga pada huruf qaf. Kalau muka surat 17 tu, petak itu tandanya apa? Petak itu adalah tandanya qalqalah. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. Ini adalah huruf-huruf qalqalah, iaitu dilantunkan suara ampo, 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 ampo. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Dan saya minta juga kepada tuan-tuan dan puan untuk buat bintang sedikit. Untuk buat bintang pada huruf yang sifatnya adalah at-tafashi ataupun tafashi. Untuk huruf shin, tafashi, berhamburan maksudnya bagi tafashi. Jadi buatkan bintang sedikitlah bagi huruf shin itu. Tafashi. Okey, seterusnya. Yang ini saya promote sedikitlah berkenaan dengan perigi, wakaf perigi di 3 negara. Jadi tuan-tuan dan puan mana yang berhajat dan juga berminat untuk berwakaf, bolehlah wakaf di Fitrah Ummah yang diusahakan, bukan diusahakanlah, yang dibantu juga oleh Ustazah Fazilah kita ni, 0133941241. Ustazah Fazilah kita lah pengusaha kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan berhajat untuk pergi berwakaf di Kemboja, Indonesia, Bangladesh, bolehlah menghubungi Ustazah Fazilah kita. Saya pernah pergi ke Kemboja tahun 2019 untuk korban di sana. Memang sukarlah sebenarnya untuk mendapatkan air bersih. Jadi antara inisiatif mereka wujudkanlah perigi. Dan susah juga untuk diorang angkut air daripada sungai, daripada itu dan sebagainya. Jadi antara mudahnya mereka akan buat perigilah untuk memudahkan mereka lah urusan seharian mereka. Jadi memang kalau kita tengok Kemboja, kenapa korban kat Kemboja, wakaf pergi kat Kemboja, kenapa kita tak tawan je Kemboja? Dia sebenarnya Kemboja ni dia kalau nak cerita sejarah memang panjang lah tuan-tuan dan puan. Daripada Champa, kerajaan Champa dan sebagainya diambil alih dan Islam ditindas dan sebagainya. Jadi itu mungkinlah salah satu efek ataupun salah satu daripada orang kata kesan lah daripada tawanan-tawanan daripada orang yang bukan Islam. Dia akan jadi seperti itulah. Dan kalau kita tengok, kalau Kemboja ini kampung-kampung mereka yang menghadapi kesukaran. Malaysia ini alhamdulillah lagi kampung-kampung di Malaysia, orang-orang asal di Sabah dan Sarawak itu menerima bantuan juga. Mereka ini sukar menerima bantuan. Setahun sekali dia makan daging korban dan sebagainya. Sebab tu ramai yang buat korban ataupun ramai yang usahakan untuk berkorban di sana. Itu adalah panjanglah ceritanya. Itu insya-Allah lah nanti bila tiba masanya saya akan kongsi kepada tuan-tuan dan puan. Seterusnya, ada juga daripada sahabat kita yang mengusahakan lotion agarwood ataupun kayu gaharu. Daripada lotion ini dapat mengurangkan kesakitan di seluruh badan dan dengan menggosok dan mengurut lotion akan melegakan rasa kesakitan sebagai asbab lah. Dan ada lotion agarwood ini juga
adalah sebagai anti radang, bertindak sebagai anti radang sesuai untuk semua kulit. Jadi tuan-tuan dan puan mana yang berminat boleh screenshot ataupun boleh copy terus nombor yang saya tulis ataupun yang tertera di bawah itu. Untuk lotion agar wood 0123422048, untuk korban di Kemboja 0133941241. Seterusnya kita pergi kepada sabdu ataupun syaddah. Sabdu ataupun syaddah. Kita recall kembali ataupun kita ulang kembali berkenaan dengan sabdu ataupun syaddah. Tanda seperti huruf W kecil itu tanda sabdu ataupun syaddah. Ada sebahagian orang memanggil dengan syaddah, ada sebahagian orang memanggil dengan sabdu. Tak kisah, sama saja kedua-duanya tuan-tuan dan puan. Nak panggil syaddah pun boleh, nak panggil sabdu pun boleh. Tak kisah. Cuma yang kita perlu tahu, yang perlu untuk kita ambil berat adalah cara sebutan dia dan cara orang kata cara penulisan sabdu ataupun syaddah itu. Jadi untuk huruf sabdu ini dia adalah gabungan dua huruf yang sama. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua adalah huruf yang berbaris. Huruf pertama sukun, huruf kedua adalah berbaris. Macam mana tu? Kita recap lagi sekali ataupun kita ulang lagi sekali. Sebagai contoh kita ambil asa. Asa. Jadi huruf yang pertama sebenarnya daripada asa ini adalah huruf mati. S. S. Huruf yang kedua adalah huruf sa, berbaris atas. Sa. Sa. Jadi bila huruf sukun, sa sukun bergabung dengan huruf sa yang berbaris atas, akanlah terhasilnya bunyi asa. Asa. Dan asa ini ada 3 ketukan. Seperti juga kalau kita panjangkan hamzah berbaris atas, huruf sa, huruf sa. Jadi dia akan sukarkan penulisan. Asa. Jadi dia gabungkan terus, jadilah seperti ini. Dia gabungkan terus jadi seperti ini. Asa. Gabungkan dengan satu, orang kata dengan satu huruf. 2 huruf digabungkan dengan 1 huruf. Yang penting 2 huruf itu adalah huruf yang sama. Cuba kalau kita tengok perkataan alif, lam, ha. Kan dah banyak tu. Jadi digabungkan terus. Alif, lam, ha. Allah. Cantik penulisannya. Kalau kita tengok pun tak sebut lagi. Baru tengok kita dah sejuk dah hati. Itu kelebihan daripada kalimah-kalimah Arab itu. Okey, itu berkenaan dengan huruf sa. Cara penulisan bagi huruf sabdu. Seterusnya, kita pergi kepada sebutan bagi huruf sabdu. Jadi hamzah berbaris atas, sa yang bersabdu berbaris atas akan berbunyi asa. Keluarkan sedikit lidah kita tuan-tuan dan puan. Asa. Ini mudah saja, kita dah praktis dah dahulu. Jadi dengan ketukan, dengan 3 ketukan lah. Asa. Dia akan jadi seperti itu. Lagi sekali saya demokan. Asa. Kita ketuk sama-sama tuan-tuan dan puan. Di atas lubang kanan 1, 2, mula. Asa. Lagi sekali 1, 2, mula. Asa. Untuk huruf zai, azza, azza. Di atas lubang kanan 1, 2, mula. Azza. Lagi sekali 1, 2, mula. Azza. Huruf zal, azza, azza. Kalau zai tadi, azza. Zal, azza, azza. Jadi di atas lubang kanan 3 ketukan. 1, 2, mula. Azza. Lagi sekali di atas lubang kanan 1, 2, mula. Azza. Untuk huruf shin, asya. Di atas lubang kanan sama-sama kita ketuk 1, 2, mula. Asya.
sya. Lagi sekali, sedia, mula. Ash, sya. Huruf ain, a. Ini kena tekankan sedikit. A. Di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. A. Lagi sekali, di atas lubang kanan, sedia, mula. A. Huruf fa, F. Di atas lubang kanan, sedia, mula. F. Fa. Lagi sekali, sedia, mula. F. Fa. Sad, al-sa. Al-sa. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Al-sa. Lagi sekali, sedia, mula. Al-sa. Bagi kepada huruf dad. Huruf dad tekankan sedikit. Lekapkan lidah kita pada gigi geraham kita. Ad-da. Ad-da. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Ad-da. Lagi sekali, sedia, mula. Ad-da. Kita pergi berkenaan dengan huruf ta pula. Untuk ta, dia tidak ada qalqalah pada sabdu. Dia tak ada ta. Dia tidak seperti itu. Dia akan terus ta. Jadi di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Ta. Lagi sekali, sedia, mula. Ta. Huruf za, keluarkan sedikit lidah kita. Allah. 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 Di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan. Sedia, mula. Allah. Lagi sekali, sedia, mula. Allah. Seterusnya, untuk huruf qaf, sama saja dengan huruf ta, dia tidak ada qalqalah. Dia tidak seperti itu. Terus saja. Qa. Di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Qa. Lagi sekali, sedia, mula. Qa. Kita pergi pada huruf kha. Akha. Akha. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Akha. Lagi sekali, di atas lubang kanan, sedia, mula. Akha. Kita pergi pada huruf ha. Aha. Aha. Di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Ha. Lagi sekali, ha. Ghain, agha. Agha. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Agha. Lagi sekali, sedia, mula. Agha. Alhamdulillah. Kita gabungkan. Berbaris bawah pula. Ithiza. Ithiza. Dia akan seperti itu. Ithiza. 4 ketukan. Jadi di atas lubang kanan, sedia. Di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan. Ithiza. Keluarkan lidah kita, ya. Di atas lubang kanan, sedia, mula. Ithiza. Lagi sekali, sedia, mula. Ithiza. Nombor 2. Ini kita akan lajukan ketukan. Untuk lagi senang sebutan. Izziza. Izziza.
Jadi di atas lubang kanan kita akan lajukan sedikit ya tuan-tuan dan puan untuk ketukan. 1, 2, mula. Izza. Lagi sekali. 1, 2, mula. Izza. Izzisha. 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 Jadi kita akan lajukan tempo ketukan. Izzisha. Lagi sekali. Izzisha. Jadi di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Izzisha. Lagi sekali. 1, 2, mula. Izzisha. Ini kita akan perlahan kembali tempo ketukan kita. Iffi'a. Iffi'a. Di atas lubang kanan. Lambatkan ketukan ataupun perlahankan ketukan kita. Iffi'a. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, 1, 2, mula. Iffi'a. Lagi sekali. Iffi'a. Isyigha. Perlahankan juga tempo ketukan kita. Isyigha. Isyigha. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia 1, 2, mula. Isyigha. Perlahankan lagi tempo ketukan. Sedia 1, 2, mula. Isyigha. Ini untuk huruf Ain. I'fa. I'fa. Di atas lubang kanan. Sedia tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. I'fa. Lagi sekali di atas lubang kanan. Sedia. Mula. I'fa. Untuk huruf Sad dan huruf Dad. Isidha. Isidha. Di atas lubang kanan. Sedia tuan-tuan dan puan. 1, 2, mula. Isidha. Lagi sekali. 1, 2, mula. Isidha. Untuk huruf Dad dan juga huruf Ta, akan ada beberapa orang yang mengalami kesukaran sedikitlah. Tapi tak apa, kita akan cuba. Iddita. 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 Ada kena seperti itu. Di atas lubang kanan, sama-sama kita ketuk tuan-tuan dan puan. Sedia. Mula. Iddita. Lagi sekali. Sedia. Mula. Iddita. Seterusnya huruf Ta. Idtiza. Idtiza. Untuk huruf Za, keluarkan sedikit lidah kita. Idtiza. Idtiza. Jadi di atas lubang kanan, tuan-tuan dan puan, sedia 1, 2, mula. Idtiza. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, sedia, mula. Idtiza. Untuk huruf Za, idhiqa. Idhiqa. Di atas lubang kanan, sedia tuan-tuan dan puan, 1, 2, mula. Idhiqa. Lagi sekali, sedia, mula. Idhiqa. Ini untuk huruf Qaf. Seperti yang saya katakan tadi, huruf Qaf dan juga huruf Ta, dia tidak ada qalqalah pada sabdu. Walaupun, betul, walaupun gabungan antara sukun dan juga huruf yang berbaris, tapi sukun itu tidak menghasilkan qalqalah bagi huruf Ta, huruf Qaf. Begitu juga dengan huruf Jim, Dal, Ba. Begitu juga dengan huruf Jim, Bal, Ba dan juga huruf Dal. Tidak ada qalqalah pada sabdu. Iqiha. Iqiha. Dia kena seperti itu saja. Jadi sedia tuan-tuan dan puan, di atas lubang kanan. 1, 2, mula. Iqiha. Lagi sekali di atas lubang kanan. 1,
2, mula. Iqiha. Seterusnya huruf ha. Ihira. Ihira. Di atas lubang kanan 1, 2, mula. Ihira. Lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, mula. Ihira. Seterusnya kita pergi kepada berbaris hadapan. Untuk berbaris hadapan ini kita tidak akan ketuk. Kita akan sebut sahaja. Sebab ketuk kita dah mahir dah. Kita dah tahu dah. Untuk huruf sa yang bersabdu dia akan ada 3 ketukan. Jadi untuk berbaris depan ini kita tidak akan ketuk. Kita hanya sebut sahaja. Jadi kita ambil yang pertama. Ikut saya ya. Ustadzan. Lagi sekali kita sebut sama-sama. Ustadzan. Seterusnya untuk huruf zai berbaris depan, sabdu berbaris depan. Uzuhin. Lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Uzuhin. Nombor 3 untuk huruf ta. Uttuqin. Uttuqin. Huruf zal pula. Untuk huruf zal. Uzzudin. Lagi sekali kita sebut. Uzzudin. Untuk huruf shin. Ta tu kena baca dengan bacaan panjang ya. Usyuta. Lagi sekali kita sebut sama-sama. Usyuta. Huruf za. Uzzu'an. Lagi sekali. Uzzu'an. Kita pergi kepada huruf ain. U'utun. Tekankan sedikit lagi sekali untuk huruf ain, tuan-tuan dan puan-puan. U'utun. Lagi sekali kita tekankan. U'utun. Seterusnya. Ufuqin. Lagi sekali. Ufuqin. Untuk huruf sad. Usuzan. Lagi sekali. Usuzan. Untuk huruf qaf. Uqurin. Lagi sekali kita sebut. Uqurin. Untuk huruf dad. Uddushun. Lagi sekali. Uddushun. Lagi sekali. Uddushun. Untuk huruf kha. Ukhutha. Ukhutha. Lagi sekali untuk huruf kha. Ukhutha. Untuk huruf ha. Untuk huruf ha yang dalam kotak ini. Uhurun. Jelaskan lagi untuk huruf ha tu. Uhurun. Lagi sekali. Uhurun. Untuk huruf ghain. Uruhan. Uruhan. Lagi sekali. Untuk huruf ghain kedalamkan sedikit. Uruhan. Lagi sekali. Yang dalam kotak ini. Uruhan. Uruhan.
Alhamdulillah. Jadi itu adalah cara sebutan bagi huruf-huruf sukar yang berbaris depan yang ada sabdu, yang berbaris depan yang ada sabdu, ataupun senang kata huruf-huruf sukar sabdu berbaris depan, sabdu berbaris bawah dan juga sabdu berbaris atas. Itu adalah caranya lah, cara sebutannya. Untuk huruf-huruf sukar ini saya lebih menekankan pada sebutan dia, tuan-tuan dan puan. Sebab sebutan dia pun sukar, seperti huruf ghain, huruf kha. Itu adalah sebutan yang sukar sebenarnya. Huruf dhad, huruf dha, udhu'an sebagai contoh. Udhuhan, ukhutha, itu adalah antara huruf-huruf yang sukar untuk kita sebut. Tapi insya-Allah kalau kita banyakkan latihan, banyakkan pengulangan, insya-Allah dia akan jadi satu huruf yang mudah sebenarnya untuk kita ketuk. Dan mudah juga sebenarnya untuk kita sebut. Jadi pokok pangkalnya orang kata bacaan Al-Quran ini perlukan apa? Perlukan pengulangan. Perlukan pengulangan dalam sebutan. Saya pun walaupun saya mengajar tuan-tuan dan puan, saya pun kena juga diperbetulkan bacaan juga. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan, perlu juga diperbetulkan bacaan. Saya pun diperbetul bacaan, tuan-tuan pun diperbetulkan juga bacaan. Macam mana kita nak betulkan bacaan? Kita pergilah. Kalau sebagai contoh, sebagai contoh bulan puasa. Bulan puasa selalu syekh-syekh daripada luar negara datang. Kita minta kepada dia, Syekh, dengarkan saya baca Al-Fatihah. Kita bacalah. Kita baca. Kalau kita nak hulur sedikit duit, hulurlah sebagai sagu hati. Kalau kita tak hulur pun dia tak kisah sebenarnya. Dia tak kisah pun. Yang penting kita dapat, orang kata kita dapat perbetulkan bacaan kita. Kalau sebagai contoh ada syekh daripada daripada Mekah datang sebagai contoh. Jadi imam masjid di kampung kita ataupun imam masjid di tempat kita, kita minta habis dia tu masa moreh tu kita minta AJK, minta nak tahsin Al-Fatihah, minta. Kalau kita pergi umrah lagi senang tuan-tuan dan puan. Kalau kita pergi umrah, dekat umrah tu dekat Mekah tu dia ada tiang-tiang dekat Madinah. Madinah lah khususnya. Mekah dia tak banyak. Madinah dia dekat tiang tu dia ada syekh-syekh dia. Dia ada guru-guru dia. Kita pergilah. Kita pergi bila dah habis kelas tu, walaupun dia cakap Arab kita tak faham, kita dengar je. Kadang-kadang bila dengar tu dia akan jadi kita faham. Itu hebatnya lah ilmu ni. Sebab tu ilmu adalah milik Allah. Kita kena tuntut ilmu, bukan kita ambil ilmu, tuntut ilmu. Jadi kita dengar je lah. Dengar apa yang dia cakap walaupun bahasa Arab semua kita tak faham, kita dengar je. Last dia akan suruh juga seorang-seorang akan baca. Dia akan baca anta iqra ya. Iqra ya walad sebagai contoh. Bacalah, kita baca. Kalau kita nak baca surah-surah lain pun bolehlah. Cuma saya lebih sarankan supaya kita tahsin ataupun kita perbetulkan surah Al-Fatihah kita. Sebab itu adalah rukun di dalam solat. Kalau surah-surah sebagai contoh surah Humazah, surah Tin, surah Duha dan sebagainya, itu hanya surah sunat sajalah di dalam solat. Yang penting surah Al-Fatihah. Kadang-kadang syekh ni walaupun dia garang, memang akan ada yang garang, akan ada yang lembut. Kalau yang garang tu memang dia akan, suara dia tu pun dah menggerunkan kita dah. Sebagai contoh kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia akan tepuk paha dia. Dia akan tinggikan suara. Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia akan syarahlah, dia akan cakaplah bahasa Arab. Walaupun kita tak faham, kita dengar ajalah. Yang penting kita faham, tu kan panjang. Itu pun dah boleh dah. Maliki, aku salah kat sini. Kalau boleh, sekarang visa umrah dah boleh buka. Siapa yang mungkin ada kesempatan pergi, bolehlah tengok share-share dekat sana yang duduk dekat tiang-tiang dekat Masjid Nabawi dekat Madinah. Boleh minta minta tahsin baca Al-Fatihah. Sebut je tahsin Al-Fatihah, dia tahulah. Sebab orang Malaysia kita selalu macam tu.
Mungkin tahsin Al-Fatihah, Syekh. Kita sebut dia tahsin Al-Fatihah. Dia tahulah kita nak tahsin dengan dia. Kita bacalah. Walaupun yalah, mungkin bila suara dia kuat tu kita akan rasa malu, tapi tak apa. Malu itu adalah malu yang menjadikan kita lebih baik. Dalam menuntut ilmu, malu, apa orang kata, malu dalam menuntut ilmu itu adalah lebih baiklah berbanding kita tahan malu kita tak nak tuntut ilmu. Itu adalah satu perkara yang buruk. Malu itu akan menjadi satu fitnah lah. Jadi alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita selesai untuk sukun sabdu. Yang pertama huruf-huruf sukar, iaitu huruf ta sehingga huruf ta, dan hari ini kita belajar juga huruf ta sehinggalah huruf ghain berkenaan dengan sukun dan juga sabdu. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan pergi kepada muka surat 19. Kita akan ketuk pula berkenaan dengan aslama, yuslimu dan sebagainya lah. Kita akan ketuk pula untuk bacaan sabdu dan pengukuhan untuk bacaan sukun insya-Allah minggu hadapan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada kelas kita pagi ini, dan saya mohon maaflah segala salah dan silap saya sepanjang saya mengendalikan kelas kita. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya mohonlah doa daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kejayaan juga, bukan sahaja saya, kejayaan sahabat-sahabat kita yang mempelajari Al-Quran. Jadi kita sudahi kelas kita, kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Subhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okey, jadi kita tangguh kelas kita kepada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian hadir pada kelas kita pagi ini. Alhamdulillah sama-sama. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.